Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir waj'alni bi khair wa ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumikum fid dharain amin. Kita sudah sampai pada bait yang ke 17. Lutun wa Ismailu Ishaq kadza Ya'qub Yusuf wa Ayyub ihtada. Kita tahu Nabi Allah berkenaan dengan Nabi Allah Lut alaihi salam yang diutuskan kepada kaum Sodom, kaum yang melakukan perbuatan yang terkutuk, ini menghampiri laki dengan laki dan perempuan dengan perempuan. Kemudian Nabi Allah Ismail alaihi salam. Nabi Allah Ismail alaihi salam anak kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, yang mana ibunya adalah Sayyidatina Hajar radhiyallahu taala anha alaihi salam. Baik, kemudian saya cadang tidak akan terang panjang-panjang sangat sebab masa kita tak cukup. Saya akan balik 3 hari bulan. Hari ini 29 lah. 9, 30, 31, 1, 2. Ada 5 hari dia lagi untuk habiskan kitab. Jadi apa ni, Allah Sayyidina Muhammad, saya kalau di Mesir kami baca kitab ni hampir 5 hari. 5 hari kami baca kitab ni. 5 hari tapi sehari 3 jam. Sehari 3 jam, 5 kali 3 15 jam. Di sini pun kita baca lebih kurang juga 15 hari juga. Nampak tak? 15 hari kali dengan sehari sejam. Sejam lebih kita baca. Jadi kalau sejam lebih kali dengan sepatutnya habis lah. Tapi sebab hari ni saya tersyarah panjang dekat sini. Di Mesir saya syarah biasa-biasa aja sebab nak habiskan kitab. Jadi insyaAllah kita akan cuba syarah yang biasa-biasa aja. Panjang lagi nanti kali kedua, kali ketiga nanti. Baik. Wa Ismail Nabi Allah Ismail alaihi salam anak Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, dan Nabi SAW adalah daripada keturunan Nabi Allah Ismail. Itu Nabi sebut dalam hadis, anak Zabihain, itu anak kepada 2 orang yang disembelih. Itu anak kepada Nabi Allah Ismail dan anak kepada Sayyidina Abdullah. Karena Nabi Ismail juga nak disembelih oleh ayahnya, Sayyidina Abdullah juga nak disembelih oleh datuk Nabi SAW, ini Sayyidina Abdul Muttalib. Baik. Dan dia adalah anak pada Sayyidatina Hajar. Kemudian yang ke-9 anak kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, iaitu Ishaq ibn Ibrahim. Ini anak kepada Sayyidatina Sarah radhiyallahu taala alaiha salam. Yang mana sudah lama tak dapat anak. Selepas Sayyidatina Hajar beranak, barulah Sayyidatina Sarah mengandung dan kemudian melahirkan Sayyidina Ishaq. Daripada Sayyidina Ishaq lahir keturunan Bani Israel. Anak Nabi Ishaq yang Nabi Ya'qub alaihissalam, yang Nabi Ya'qub ini gelarannya adalah Israel. Nama lain bagi Nabi Ya'qub adalah Israel. Israel maksudnya Isra bermakna abdun, il makna Allah. Ini Abdullah dalam bahasa Hebrew. Bahasa Ibrani, bahasa Yahudi, Israel maksudnya Abdullah, ini hamba Allah Ta'ala. Yakni Bani Israel, yakni Bani Ya'qub. Israel itu kembali kepada Nabi Ya'qub alaihissalam. Baik. Tapi hakikat Yahudi yang ada sekarang di bumi Palestin, bila dibuat kajian balik oleh anak kepada Syekh Said Ramadan, anak kepada Syekh Said Hawa, Syekh Muhammad bin Said Hawa, hafizahullah ta'ala, anak dia sebut dalam kitab berkaitan dengan Palestin ini, sebenarnya lebih kurang 70-80% Yahudi yang ada di Palestin sekarang bukan daripada Bani Israel. Mereka ni hanya picisan, sandaran kepada kaum Yahudi, tapi bukan daripada keturunan Nabi Allah Ya'qub alaihissalam. Mereka ni bukan anak cucu Nabi. Itu yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Said Hawa. Ala kulli hal, mungkin tu kajian dia yang dia buat. Dan ada ulama yang menyebut kata yang ada di Palestin ni Yahudi Bani Israel. Ini anak cucu Nabi Allah Ya'qub alaihi salam. Oleh khil wa qal. Cuma hak tu pandangan yang saya baca lah daripada Syekh Muhammad bin Said Hawa. Baik. Jadi puak ni hanya mengaku kata mereka ni adalah keturunan
Nabi Allah Yaqub, padahal Nabi Yaqub berlepas diri daripada mereka. Baik. Kemudian selepas Nabi Ishaq, kadza Yaqub Yusuf Ayyub ihtada. Yaqub Yusuf wa Ayyub ihtada. Jadi Nabi Ishaq lahir dulu selepas Nabi Ismail. Ayat yang berkenaan dengan ayat Quran. Fabasyarnahu bighulamin halim. Ayat surah Yusuf. Buka ni Quran. Ada Quran? Buka tengok. Apa? Baca. Dah sebab nak tengok ayat selepas tu. Buka kat saya. Baca. Saya pula tak apa. Sebab nak cerita kata Nabi Yaqub ni, Nabi Ishaq beranak lepas tu. Nak dalil kenapa yang ulama guna Nabi Ishaq lahir selepas Nabi Ismail. Cari. Baik. Kemudian Yaqub Yusuf wa Ayyub ihtada. Nabi Yaqub anak pada Nabi Allah Ishaq alaihi salam, yang digelar Israel tadi kita sebut. Dan kemudian dia ada anak 12 orang. Yang 12 orang anak dia ni, salah seorang Nabi Allah Yusuf alaihi salam, Nabi Bunyamin, Sayyidina Bunyamin juga anak pada Nabi Yaqub alaihi salam, adik pada Nabi Yusuf. Nabi Yaqub ada banyak isteri. Isteri yang melahirkan Nabi Yusuf adalah namanya Ilqiyah, kalau tidak silap saya namanya. Saya tengok balik, saya tak ingat. Nabi Ishaq. Disebut di sini. Tengok balik ni. Cuma ceritanya Nabi Yusuf dengan Bunyamin, mereka ni adik-beradik, seibu sebapa. 11 orang yang lain, 10 orang yang lain itu tidak seibu sebapa. Sebapa saja, tidak seibu sebapa apa dah. Tidak seibu sebapa saja. Tapi adik-beradik dia lah. Adik-beradik lah. Kita kan kalau kata ayah kahwin 2, lepas tu beranak seorang daripada mak yang pertama, seorang daripada anak yang kedua, mak yang kedua, maka tetap dikira adik dan abang kandung. Dia tidak dikira adik dan abang tiri. Dia yang tiri ni, kalau kata anak mak kahwin dengan 2 orang lelaki, kahwin dah sebelum ni, beranak seorang, kemudian kahwin seorang lelaki lagi, beranak seorang lagi pula, hak ni baru dikira adik tiri kita. Tapi kalau yang ayah sama, dikira ayah kandung. Dikira anak tu jadi saudara kandung, sebab bin sama. Dia bin dia sama. Ni fabasyarnahu bighulamin alim. Ana fabasyarnahu bighulamin halim. Surah mana? As-Sama'i. Surah Safat. Nabi Yaqub, Nabi Yunus, Nabi Yusuf, Nabi Allah Ishaq. Ada? Baik. Hebat. Baik. Kalau di sini sebut Rabbi habli minas salihin, fabasyarnahu bighulamin halim. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. الله أكبر. تقييم كذلك إنهما بعدنا
Nampak? Ini dalil Nabi Ishaq lahir selepas daripada Nabi Ismail. Cuba tengok ayat dia dalam surah Saffat, ayat yang ke-101. Ada orang yang berpandangan fabasyarnahu bighulamin halim itu adalah Nabi Allah Ishaq. Katanya Nabi Ishaq adalah anak pertama, Nabi Ismail anak kedua. Jadi ulama kata tak. Tengok Quran balik, tengok nas Quran. Ini Syekh Jamal Faruq yang ajar. Syekh Jamal Faruq ni dia tidak ajak kami tafsir, tapi dalam kelas tauhid dia ajak tafsir. Dia masukkan tafsir sekali. Ini hebat dia. Bila dia kata apa? Fabasyarnahu bighulamin halim. Nah, bila mana Nabi Allah Ibrahim AS berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan anakku yang saleh, bagi aku ni anak yang saleh. Maka tak lama kemudian fabasyarnahu bighulamin halim, kami beri berita gembira kepada Nabi Ibrahim akan dapat anak yang halim. Halim ni maksudnya akan mampu menanggung sabar. Bila dia besar nanti sikit, dia akan mampu tanggung sabar. Ghulam maksudnya masih kecil, budak muda tapi boleh tanggung sabar dengan bala dan juga mihnah yang akan diterima. Sebab tu bila disebut falamma balagha ma'ahu sa'ya, bila dah sampai umur lebih kurang 8 ke 9 tahun, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu. Ni yang Nabi Ibrahim beritahu, aku tengok dalam mimpi, dalam mimpi tersebut aku menyembelih kamu wahai anakku. Fanzur madza tara. Nampak seorang ayah walaupun bab ni bab besar ni, maka dia bincang dengan anak dia dulu. Sebab tu kita kalau dengan anak kita umur sampai 9 8 tahun kena bincang dengan dia kalau dia ada masalah. Kalau umur 8 tahun 9 tahun pun kena bincang, kena tanya, kena ada perbincangan dengan dia. Apatah lagi kalau budak tu dah besar. Lebih-lebih lagi kena bincang. Dia bukan kena arahan dah waktu tu, kena bincang. Ni kita tak arahan kepada budak tu, dia ada pandangan dia. Tanya dia juga untuk bagi dia jadi bijak, bagi orang yang cerdik boleh berbincang, maksud dia gitu. Baik. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Kata Nabi Ibrahim, nampak? Ni dalil halim. Dalil Nabi Ismail ni halim. Dia kata apa? Ya abati fa'al ma tu'mar. Dia kata if'al ma tu'mar. Dalil dia tahu yang mimpi itu adalah arahan Allah. Buatlah apa yang diarahkan kepada kamu. Ni dalil kata budak ni. Maksud Nabi Ismail AS waktu ni alim, orang yang sangat alim, mengetahui tentang wahyu Allah Ta'ala. Dalil kata kita kena ajak anak waktu kecil lagi dengan tauhid. Kena ajak dah, bagi dia reti. Kata ni wahyu Allah Ta'ala ni apa? Nabi-Nabi ni terima wahyu. Ni tengok, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Kamu akan dapati insya'Allah aku ni di kalangan orang yang sabar. Kemudian bila dah sampai semua sekali, tak lama kemudian ayat yang ke-111, itu ayat 101. Ayat 111 disebut fabasyarnahu bi ishaqa nabiyya minas salihin. Nampak? Maka kami beri berita gembira pula akan lahirnya Ishaq. Jadi kata Ishaq adalah adik daripada Nabi Ismail. Dan dalil juga bukanlah bi ghulamin halim tadi adalah Nabi Allah Ishaq. Nah, sebahagian ulama kalau tengok dalam kitab-kitab tafsir dia terjemahkan bi ghulamin halim ni Ishaq alaihi salam. Antara yang kuat yang hujah yang kuat dalam masalah ni adalah Nabi Sayyidina Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi radhiyallahu taala anhu, yang beliau menggunakan hujah yang sangat kuat, mengatakan fabasyarnahu bi ghulamin halim itu bukanlah Nabi Ishaq tapi Nabi Allah Ismail alaihi salam. Tengok siyaqul ayat, saya ayat 101 dengan ayat 111 tu pun dalam ayat yang sama, surah yang sama, kita tahu dah kata ghulamin halim dalam ayat 101 itu bukan Ishaq pada ayat yang 111. Nampak tak? Penting, tafsir penting. Baik. Atau bagi tafsir bil ma'sur, ayat dengan ayat. Tafsir ayat dengan ayat juga. Baik, wa tasi'uha, yang ke-9 di antara 9 nabi-nabi Ishaq, kita masyarah tu. Kemudian Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Nabi Yaqub ibni Ishaq, kemudian Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sekarang. Nabi Yusuf anak pada Nabi Yaqub. Dia punya adik dia Nabi Bunyamin, Sayyidina Bunyamin. Bunyamin maqamnya di Mesir. Ustaz Tuqil kata pandangan maqamnya di Mesir, di belakang Al-Azhar Asy-Syarif, belakang Masjid Al-Azhar. Nabi yang ke-12 Nabi Ayyub ibni Amwas, ibni Razah, ibni Rum, ibni Ais, ibni Ishaq alaihi salam. Jadi Nabi Ayyub anak cucu juga kepada Nabi Allah Ishaq alaihi salam. Nabi Ayyub yang diuji oleh Allah Ta'ala, diberikan penyakit sehingga menyebabkan isteri-isterinya meninggalkan dia, kecuali seorang ya isteri yang tidak tinggalkan dia. Dan pandangan yang sebut Nabi Ayyub sampai kena penyakit, luruh habis daging-daging, ulat pakat naik makanlah kali, ulat dah tak ada nak makan apa dah, makan sama-sama ulat.
ini adalah Israiliyat yang melarikan daripada kisah yang sebenar. Kerana itu berkaitan dengan akidah. Sebab kita dah sebut Nabi-Nabi mustahil kena penyakit yang menyebabkan orang lari daripada dia. Itu kan isteri-isteri dia lari. Isteri lari tadi bukan kerana dia ada penyakit yang munafir. Bukan isteri lari tadi disebabkan ada penyakit yang menyebabkan mereka akan lari. Penyakit huduh, penyakit jadi sopak, jadi daging luruh. Kalau penyakit baras, sopak ni, dan juga kusta ni, kalau daging jadi mula-mula jadi putih, kemudian jadi hitam, kemudian jadi merah, kemudian jadi hitam, kemudian luruh daging. Dia berjangkit penyakit tersebut. Yang tu pun tak boleh. Takkan Nabi Allah Ayub AS nak kena penyakit tu? Mustahil pada Nabi kena penyakit tersebut. Mustahil. Jadi Nabi Ayub dalam kisah yang diceritakan tu, kisah itu kisah yang tidak benar. Jadi jangan sebarkan kepada orang ramai. Sebarkan boleh, cerita ke orang itu, lepas tu lah kali kita beritahu cerita tu tak betul. Hak tu lah. Kita cerita lepas tu mati. Tak ada habis. Rupanya tak ada nak cerita habis. Rupanya cerita tu tak betul. Kita cerita tak ada habis. Jadi eloklah habaq awal-awal lagi. Cerita tu sebenarnya tak betul. Cerita tu tak betul jangan sebar kepada orang ramai. Dengan tujuan sebar tadi tidak menceritakan kata benda tu tak betul. Baik. Di Nabi Ayub alaihi salam ketika dalam Sahih Bukhari diceritakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, disebut dia mandi daripada air yang turun daripada atas dan bawah. Air yang keluar, kemudian dia air daripada atas turun, air hujan, dan air daripada bawah yang keluar daripada air mata air. Dia mandi daripada dua air tersebut. Dan disebut dalam Sahih Bukhari dia mandi dalam keadaan telanjang pada ketika tersebut. Jadi ulama sebut kata boleh mandi telanjang kalau seorang-seorang. Bukan ramai-ramai. Ramai-ramai dalam mazhab Bani Israel dulu. Bani Israel dulu boleh mandi ramai-ramai. Laki sama laki, perempuan sama perempuan. Di mazhab kita tidak ada lagi. Tapi buat pula. Pergi Sunway Lagoon, pakai dua ramai telanjang tu. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Bila orang kata tak boleh, dalam Bani Israel dulu boleh. Memang hang Bani Israel kan. Tak boleh lah, tak boleh. Syariat Nabi mengharamkan perkara tersebut. Kata kalau kahwin dua pun, bini yang pertama dengan kedua tak boleh duduk satu katil. Kalau bersetubuh tidak boleh dua orang sekali dalam satu katil. Kenapa tak boleh? Kenapa kena di bilik yang lain? Karena isteri yang pertama dengan suami tidak ada aurat. Isteri pertama dengan isteri yang kedua, mereka ada aurat dia. Aurat dia kemaluan tu. Jadi kalau dua-dua telanjang dalam tempat yang sama, maka ketika sebut dia nampak aurat kawan ni, kawan nampak aurat kawan ni, haram hukum ni. Sebab tidak boleh duduk bersama sekali. Syariat dulu ya boleh. Syariat lah tak boleh. Yang ke-13, Syuaibu Khatibul Anbiya. Syuaib Khatibul Anbiya, Nabi Allah Syuaib. Nabi Syuaib adalah digelar sebagai Khatibul Anbiya. Penceramah para nabi. Jadi kalau yang ceramah sedap, yang kalau kata dia berbicara pidato dia yang hebat adalah Sayyidina Syuaib radhiyallahu taala alaihi salam. Dan Syuaib. Baik, adakah Nabi Syuaib ini adalah bapa mentua kepada Nabi Allah Musa alaihi salam? Qil wa qal. Pandangan yang tepat kata sebagian ulama tidak. Nabi Musa berkahwin dengan dua orang perempuan, dengan dua orang anak kepada Nabi Syuaib, dikatakan anak kepada Syuaib. Sebagian ulama kata beza zaman di antara Nabi Musa dengan Nabi Syuaib adalah 300 tahun. 300 tahun selepas Nabi Syuaib meninggal, baru Nabi Musa beranak. Jadi yang dikatakan Syuaib yang dalam cerita tersebut, sebagian ulama kata Syuaib itu adalah anak cucu Nabi Syuaib yang namanya Syuaib juga. Sepandangan lah, sebagian pandangan kata gitu. Sebagian pandangan lagi kata memang Nabi Syuaib sungguh. Sebab Nabi-Nabi dulu mungkin umur panjang. Jadi baik. Yang ke-14, Nabi Syuaib diutus kepada mana? Kaum Aikah dipanggil. Kaum Aikah, kaum Nabi Syuaib yang berada di sekarang ni tempat dia di Saudi. Yang dia buat rumah daripada tebuk bukit. Dia tebuk bukit, buat rumah dalam bukit. Hebat kaum ni. Dan mereka ni orang yang tidak nimbang dengan baik. Dia kalau timbang tu dia bagi kurang timbang. Dia kurangkan timbangan. Maka Nabi Syuaib melarang perkara tersebut. Maka dia pun kata kepada Nabi Syuaib, mal hujjah? Apa hujjah yang kamu kata? Apa dalil? Sama. Dia tanya dalil. Bila Nabi larang, apa dalil? Mana dalil yang kamu kata? Kemudian Nabi Syuaib kata, ya saya ada dalil. Maka puak musyrikin kata, kalau betul kamu ada dalil,
Kamu boleh, kalau boleh kamu bagi berhala ni bercakap, kami percaya kat kamu. Maka terus Nabi Syuaib tanya kepada berhala tersebut, wahai berhala, siapakah aku dan siapakah Tuhanku? Maka berhala tu kata, anta Rasulullah, kamu adalah Rasul dan Allah adalah Tuhanku. Kemudian hancur berhala tu, hancur satu-satu hancur. Dan semua berhala bercakap benda yang sama. Bila hancur semua, apa yang berlaku? Ada mereka beriman? Tak beriman juga. Ini kata puak ni. Tak beriman. Hak yang puak, hak yang samsing ni tak beriman juga. Hak yang beriman, lelaki dan perempuan ada yang ramai juga beriman. Cuma ada masih lagi kelompok yang tidak beriman kepada Nabi Syuaib alaihissalam. Kerana Allah Ta'ala hantar bala kepada mereka dengan dihantarkan lalat hijau yang besar, dan lalat tu sangat beracun. Lalat tu yang main serang mereka di kampung. Dan macam-macam lagi lah yang dikenalkan kepada kaum Nabi Allah Syuaib alaihissalam. Yang ke-14, Nabi Allah Harun ibni Imran. Ini adik kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Anak adik kepada Nabi Musa. Kenapa diletakkan Nabi Harun dulu daripada Nabi Musa? Kalau disebut di sini, dia sebut Harun dulu kan? Syuaibu Harun wa Musa wal Yasa'. Kenapa Nabi Harun dulu betul Nabi Musa? Patutnya Nabi Musa dulu, sebab Nabi Musa ni ulul azmi minar rusul. Kemudian Nabi Harun pula adik dia. Kenapa tak dahulu? Karena dia meninggal dulu. Nampak? Nabi Harun meninggal dulu pada Nabi Musa. Boleh. Sebab tu yang puak Syiah daripada guna dalil. Kata sepatutnya Sayyidina Ali yang menjadi khalifah selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan Sayyidina Abu Bakar. Kerana berdalilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat saya tak ingat apa ni, siapa dia punya kitab mana saya ingat. Cuma dalam hadis itu disebut kepada Nabi Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dikatakan, ala tuhibbu, adakah kamu tidak suka wahai Ali, antakuna bimanzilati Harun an Musa alaihi salam, kamu menjadi di sisi aku seperti Harun di sisi Nabi Musa alaihissalam. Itu sebagai pengganti ketika mana Nabi Musa pergi ke gua ke bukit Tursina bermunajat dengan Allah Taala selama 40 hari 40 malam tu. Tambah lagi 40 hari 40 malam kan. Kemudian siapa yang jadi khalifah pada ketika tersebut menjaga kaum Nabi Allah Musa alaihissalam? Nabi Harun. Jadi puak Syiah kata ini dalil bila Nabi sebut ala tuhibbu an takuna bimanzilati Harun an Musa alaihissalam. Digunakan dalil hadis tu. Jadi kita jawab balik, ulama-ulama jawab balik, antaranya Habib Taufik Segaf daripada Pasuruan. Dia jawab dalam kitab dia kata apa? Senang je nak jawab sebenarnya. Tak payah mana pun. Tak payahlah sebab dia tahu. Hak yang tak tahu payah. Nak jawab je nak kalau nak jawab. Jawapan dia yang pertama, kita kata yang pertama, kalau dari segi sirah, kalau betul Nabi Allah Harun akan menjadi pengganti kepada Nabi Musa, sudah tentu Nabi Harun akan mati lewat pada Nabi Musa. Tapi dalam sejarah kita dah tahu Nabi Harun meninggal dulu pada Nabi Musa alaihissalam. Itu yang pertama. Yang kedua, apa asbabul wurud hadis tu? Asbabul wurud hadis tu adalah ketika mana Sayyidina Ali tak keluar perang Tabuk. Sayyidina Ali nak keluar perang Tabuk. Tapi bila nak keluar perang Tabuk, Nabi SAW suruh Sayyidina Ali duduk dengan orang perempuan dan kanak-kanak dan orang tua di Madinah Al-Munawwarah. Suruh jaga saat di Madinah Al-Munawwarah. Karena sebagai ketua di situ pada ketika tersebut. Dan Nabi keluar. Dan ada puak-puak munafik ni, ni kata orang munafik. Dia duduk menyimbang, kata ada pula orang lain semua keluar, dia jaga orang tua-tua. Duduk dengan budak-budak, duduk dengan orang perempuan. Takut ke apa? Kan Nabi nak jauhkan dia daripada Nabi. Gitu. Jadi kena dengar macam-macam. Dengar gosip ni gitu. Sayyidina Ali pun terpengaruh dengan gosip tu. Jadi berat ni kata dia. Maka terus dia jumpa dengan Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, kenapa kamu tinggalkan aku dengan kanak-kanak, dengan orang perempuan, dengan orang tua-tua di Madinah, sedangkan kamu semua berjuang jalan Allah Ta'ala? Aku pun nak pergi juga. Maka sebab tu Nabi kata, ala tuhibbu an takuna bimanzilati Harun an Musa. Jadi kamu tak suka menjaga kaum ketika tersebut? Kamu tak suka ke begitu? Jadi Nabi memberitahu dengan nama Harun dan Musa tadi ni adalah untuk tasliyah, untuk menyejukkan hati Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nampak? Itu tujuan hadis itu disebut. Bukannya untuk semua keadaan Sayyidina Ali akan menjadi khalifah selepas Nabi. Nampak? Faham tak? Itu cara jawab buat Syiah ni. Cara jawab kedua, tendang. Tu ya. Syiah bukan dia jawab. Ada orang marah kata ustaz dah cakap lah kasar-kasar. Sebenarnya ustaz dah, cara ustaz tu dah okey dah. Kalau ustaz tak cakap kasar pun dah okey dah. Saya ni bukan cakap kasar, tercakap kasar. Kadang-kadang terkeluar pada mulut saya. Buat macam mana? Tak terbiasa begitu.
Bukan saya mencantikkan saya punya ceramah saya dan juga saya punya tazkirah saya dengan kalam-kalam gitu. Tapi dah terkeluar buat macam mana? Tak faham. Saya terkeluar. Lepas terkeluar tu baru Allah terkeluar pula dah. Kita kan nak tarik balik. Kecuali lah keluar ganas-ganas sangat sampai jaranglah saya keluar yang tidak berasaskan pada benda. Tiba-tiba saya saja baca-baca ni, tendang ni. Itu tak ada kerja. Ada benda-benda tertentu yang saya sebut tadi, kena faham elok lah. Orang Kedah ni dia bahasa dia nampak begitu. Nah. Ada orang tu, tapi saya terimalah teguran tersebut. Terima kasih banyak-banyak. Dan insya-Allah saya akan cubalah ubah. Saya ni cara saya no. Ada ustaz yang dia kalau bercakap tak pernah keluar kalam-kalam gitu. Cakap dia elok daripada awal sampai habis. Ada orang begitu. Buat macam mana saya cara saya? Bukan saya nak suruh bukan nak kata nak cara dia. Dah terbiasa begitu. Terbiasa tu nak kena buanglah kebiasaan tu. Insya-Allah saya cuba. Saya terima kan apa yang diberi nasihat tadi ni. Kalau tak bagi nasihat ego. Kan? Benda tu bagus. Hak dia bagi nasihat tu bagus. Syekh Nuruddin pernah ditegur, dulu dia suka menyanyi. Syekh Nuruddin suka menyanyi dulu lagu-lagu Indonesia, Roma Irama, kadang-kadang nyanyi. Lepas tu ada orang tegur dia, kata kalau boleh Syekh menyanyikan dengan lagu yang baik, maksud dia dengan burdah ke apa semua lagi baik. Dia kata terima kasih banyak. Lepas tu Syekh tak menyanyi lagi lepas tu. Lepas tu dia banyak burdah kadang-kadang dalam kelas dan mengajar. Saya pula tak bisa menyanyi. Dan saya pun memang tak suka menyanyi. Dia kata kelas-kelas try menyanyi sekali. Dalam kelas tu sambil mengajar, sambil menyanyi lagu. Tak ada kerja, jadi geli saya. Ada ustaz yang jadi menyanyi, itu cara dia. Cara saya. Ya. InsyaAllah saya cubalah untuk tidak mengatakan tendang, tumbuk kepala, sekeh kepala dan sebagainya. Saya sebut tu pada benda-benda yang penting lah. Kutuk Nabi SAW, kata tabarruk ni adalah benda yang tidak elok semua kali. Itu yang saya kata sekeh kepala, sepak kepala baru tahu. Bukan saya sepak sungguh. Kalau saya jumpa Wardina Safiah, adakah saya akan sepak kepala dia? Takkan sepak saya sebut tadi sebagai zajrun. Kalau kita bahasa balaghah, kalau kita mengaji balaghah, itu sebagai aku tumbuk lagi. Aku tumbuk tu bukan tumbuk sungguh. Dalam Quran lagi banyak perkataan. Afala ta'qilun? Bahasa kita terjemah, adakah kamu tidak berfikir? Bahasa elok tu, bahasa ganah. Bodoh sungguh. Tak fikirkah? Nampak? Ganah bahasa tu. Apa terjemah gitu? Kena tak kepala? Orang ni dia kena terjemah. Orang Arab kalau dengar, kalau kita kata afala ta'qilun? Anta ghairu aqil? Apa kata gitu? Anta akal? Anta dia kata apa? Saya kata ke Arab seorang, saya duduk tepi saya, lepas tu dia duduk tolak saya. Tolak. Suruh tepi. Saya kata ni kan ruang banyak lagi. Kenapa saya nak kena duduk tepi pula? Kamu nak sempit, kamu yang nak bagi luah. Tua dah orang lelaki ni. Saya kata saya minta maaf lah. Kita tempat masing-masing lah. Kemudian dia duduk marah saya. Kata allatil adab. Saya kata dia kata kamu ni kurang adab. Kurang adab tu dia pegang ni, nak pegang saya dah. Tapi Arab ni pegang dia. Saya kata nak buat. Kita sama besar ya. Dia nak buat. Saya kata ada illatul adab ya. Kamu kurang adab. Kurang adab pun dia marah dah. Kalau saya kata kepada anta ghairu aqil, majnun, tengok dia buat apa, dia tumbuk aku terus waktu tu. Maksud dia orang Arab bila sebut afala ta'qilun, dia berasa terus dalam otak dia ni. Afala ta'qilun, kamu tak fikir? Kamu bodoh? Bengong? Sebut gitu. Dia faham yang kita dah sebut lah ni. Hang bengong betul no? Sampai tak boleh nak fikir benda tu. Dalam Quran Allah sebut ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka macam binatang ternakan, bahkan lebih bodoh daripada binatang ternakan. Kalau dalam bahasa kita terjemah, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternakan. Nampak segak ayat-ayat tu. Tapi cuba Arab dengar. Arab dengar dia kata apa tu? Dia ayat ni memang kena atas kepala kami terus. Sebab tu setiap orang dia cakap dengan bahasa kaum dia. Orang Melayu kalau cakap dengan lembut, adakah kamu tidak mengerti? Orang Melayu, tidak mengerti. Dia kata, awak bodoh sangat, tak mau fikir. Awak bengong sangat, tak mau fikir. Kata dia kasarnya ustaz ni. Memang nak kena kasar pun. Betul ke tidak? Salah kat saya sebut ni. Ustaz membuatkan hujah dia, kata dia boleh cakap lepas ni begitu. Sebab tu jangan lawan dengan ustaz-ustaz. Baik. Baik, Nabi Musa alaihi salam Ibni Imran juga ada adik kepada abang kepada Nabi Allah Musa Harun alaihi salam. Wa huwa akhu Harun asy-Syaqiq. Dan ibu kepada mereka nama Yuhanaz, Yuhanaz. Baik. Nabi Musa ni cerita dia kita makruf kan, macam mana dia punya kisah ditangkap. Baik, kalau orang tanya balik, kenapa Nabi Harun tidak termasuk dalam orang yang nak dibunuh?
Kenapa Nabi Musa, dia cerita dia ma'ruf, kata dia akan dibunuh pada ketika dia kecil. Ni kisah dia macam ni. Firaun ni sebenarnya dia tidak bunuh semua orang dalam masa yang sama. Sebab apa? Sebab dia pun bijak juga dari segi populasi kependudukan ni. Dari segi kelahiran lepas ni, kena ada orang lelaki ke tidak? Macam ada orang perempuan saja ada, orang lelaki tak ada. Macam mana nak beranak orang lepas ni kalau tak kahwin? Jadi Firaun ni walaupun dia zalim, tapi dia reti jugalah macam mana populasi manusia ini akan membiak. Maka dia letakkan qarar, dia letakkan satu undang-undang. Siapa yang lahir pada tahun sekian-sekian ni, maka kita akan buat, dia kata undang-undang kita nak bunuh budak selang tahun. Dia tak tahun yang satu. Jadi kalau tahun ni, kalau budak ni lahir, contoh kalau tahun tu dikenakan, kena budak yang beranak lelaki kena dibunuh. Maka siapa yang budak yang lelaki pada tahun tu yang beranak akan dibunuh. Mai tahun depan tidak dibunuh dah. Dia nak cerita Nabi Harun lahir pada tahun yang tidak dibunuh. Nabi Harun selamat dalam bab tu. Nabi Musa, dia kena tahun yang nak dibunuh. Hak ni jadi bimbang tu. Tahun pada Nabi Musa nak dibunuh tersebut. Ataupun Nabi Harun alaihissalam dia lahir selepas tu. Selepas tu Firaun dah putuskan dah dia punya undang-undang tadi. Kerana apa? Kerana Nabi Musa dah masuk dalam istana dia. Bila Nabi Musa dah masuk dalam istana dia, orang akan komplain. Oh, hak duduk dalam istana tak bunuh, hak keluar nak bunuh. Kali dia bunuh. Okeylah, tak payah bunuh lah. Jadi tak payah bunuh semua tu. Nampak? Kerana tu Allah Ta'ala masukkan Nabi Musa dalam istana. Dan tujuan untuk nak menafikan, nak berhenti tu. Semua benda-benda yang lain tu yang jahat akan dibuat lepas ni. Nampak? Baik. Jadi Nabi Musa alaihissalam waktu mana ditangkap kali yang pertama, bukan kali pertama. Yang kali pertama tu Nabi Musa diletakkan dalam oven. Dalam tanur, tempat yang dibakar roti dan sebagainya. Jadi tak terpikaklah puak-puak ni. Sebab dia petanda dah. Perempuan-perempuan yang mengandung semua ditanda rumah. Ada dalam senarai. Jadi yang tukang audit ni, tukang apa? Banci ni, banci penduduk, dia akan pergi tengok. Rumah ni ada perempuan mengandung, tanda rumah. Rumah ni ada perempuan mengandung, tanda rumah. Cukup berapa bulan, dia pergi cek dulu. Bawa doktor pergi. Ni cerita dia nak. Bawa doktor pergi cek tengok berapa bulan dah budak ni. Budak ni lagi 3 bulan akan beranak. Okey, 3 bulan lagi kita akan main rumah ni. Tanda 3 bulan. Letak dalam ni. Tu, sampai terang tu. Cerita nak bagi gambar kita duduk zaman tu. Selepas habis zaman sebut, ni setiap rumah yang pergi tengok anak perempuan. Alhamdulillah. Selesai, anak perempuan tak ada masalah. Mai tengok rumah anak lelaki, kena tangkap. Kena ambil dan kemudian akan dibunuh. Firaun dia takut takut dengan orang muda. Ni Dalil kata pemerintah setiap zaman dia akan takut dengan orang muda. Dia akan takut dengan generasi yang lahir. Dan generasi ni nanti akan lawan dengan dia. Lepas tu orang muda zaman dia cerdik. Bila orang muda cerdik, waktu tu pemerintah yang zalim dia akan jadi bimbang. Awak cerdik sangat tau. Jadi kita nak kena bodoh. Bila nak bodoh buat apa? Buat hiburan banyak-banyak, bagi jadi bodoh. Bagi lupa dengan apa yang patut dia fikir. Sebab budak-budak yang berfikir, ni hak baca kitab, hak duduk dalam majlis pengajian, hak main majlis ilmu, duduk dengan para alim ulama, maka pemuda-pemuda ni dia akan fikir selalu tentang umat akan datang. Nampak? Dia tak akan seronok-seronok. Jadi orang macam ni dia akan habiskan dulu. Dia akan habiskan dulu orang-orang macam ni. Baik. Jadi bila mak dia letak dalam tu, kakak pada Nabi Musa alaihissalam balik rumah, dia tak tahu kata ada Nabi Musa dalam tu. Maka dia pun bakar siap-siap. Ni dia nak bakar roti. Dia balik pada suk, daripada pasar, beli tepung. Jadi sementara duk ayak tepung, bagi panas dulu bekah. Oven bagi panas dulu. Oven tu buat daripada tanah. Habsam. Maka dia pun bagi panas kayu api. Yang mak Nabi Musa duduk depan pintu, duk bertahan dengan puak-puak ni. Puak-puak tentera ni. Jangan duk masuk dalam rumah. Kata tak ada, sebenarnya tak ada. Dia beranak tapi mati. Mana bukti? Mana surat mati yang dilapor pada balai polis? Ada lah kan. Dia tak dah mati dah, buat macam mana? Tak ada apa. Jadi pun masuk, tak terfikir kata nak cari dalam bekas tersebut. Tengok terbakar pula. Orang takkan dah buh dalam tempat bakar ni. Lepas tu barulah mak Nabi Musa masuk tengok. Kamu bakar anak aku dalam tu. Masa tu pun pergi tengok. Masya Allah, duk elok lagi, duk renyih. Seronok tak ada masalah apa. Ini satu dah ke rumah, mukjizat. Atau panggil dalam bahasa kita panggil irhas, dipanggil. Ini satu benda yang ajaib yang berlaku sebelum diangkat menjadi rasul. Panggil irhas. Tak lama kemudian mai lagi pula kali yang kedua. Sebab mereka kata tak yakin. Mereka kata ada budak sungguh. Kerana diikat pada kaki katil. Dan rumah Nabi Musa AS sebelah sungai. Maka diikat di sebelah kaki katil. Nabi Musa diletakkan dalam kotak.
Kotak kemudian diletakkan dalam sungai. Tali itu diikat sampai ke hujung katil dalam rumah. Tak lama kemudian terputih tali itu. Duk tarik ayak laju, tertarik putih tali. Masa putih tali itulah mak Nabi Musa pesan pada kakak Nabi Musa, tolong ikut di sepanjang muara sungai tadi ni, tengok balik ke mana Musa pergi. Maka akhirnya bawa sampai masuklah dalam istana tu. Itu dia. Sebab istana Firaun, dalam istana Firaun dia ada kawasan masuk air di dalam kawasan istana. Dalam sirah, kitab sirah sebut gitu. Kitab sirah. Dia masuk dalam istana dan anak-anak Firaun mandi dalam kawasan istana. Dia tidak mandi luar, anak-anak Firaun, anak perempuan. Firaun ni dia ada anak bukan dengan Sayyidatina Asiyah. Sayyidatina Asiyah dia tidak pernah sentuh. Setiap kali dia nak sentuh Asiyah, iblis akan main berupa dalam bentuk Asiyah, maka dia akan bersetubuh dengan iblis tersebut, syaitan. Jadi Allah jaga Sayyidatina Asiyah daripada awal lagi. Asiyah tidak pernah disentuh oleh Firaun. Jadi Allah maksud Sayyidina Muhammad, Firaun ni dia ada bini dia yang lain. Bini-bini lain pun ada. Dia kena penyakit kulit dengan bini-bini dia. Ada penyakit ni kat tangan ni jadi huduh lah. Lepas tu tak mandi kat luar, malu. Malu mandi kat luar. Akan mandi dalam. Mandi dalam yang sungai dimasukkan dalam istana. Hebatlah lah. Kalau tengok bayang istana dia macam mana tak tahu lah. Masuk sungai dalam istana apa semua. Bila Nabi Musa datang, ni anak-anak dia tengah mandi. Tengah-tengah mandi nampak ada kotak datang. Bila kotak datang semua pakat pergi tengok. Oi, budak comel. Budak lelaki pula comel. Muka semua pakat pegang. Anak yang mula-mula pegang, jadi macam dengan cerita Cinderella. Cinderella kan dia tukar baju jadi comel terus tu. Tu. Jadi macam tu. Dalam kisah sirah dia sebut gitu. Pegang-pegang, jadi elok terus kulit. Waktu ketika sebut. Semua pakat main pegang. Penyakit kulit semua pakat main pegang. Pegang-pegang semua pakai elok. Elok semua. Seronok. Maka Asiyah lah waktu tu suruh main dekat. Panggil. Sayyidatina Asiyah panggil suruh main dekat, maka dia yang mula angkat. Asiyah adalah isteri yang paling dicintai oleh Firaun. Walaupun Firaun tak nak sentuh dia, tapi Firaun sangat sayang dengan dia. Sebab Firaun dia ingat memang duk tubuh selalu dengan dia. Rupanya dah. Dengan iblis rupanya, dengan syaitan. Jadi bila Firaun nak main bunuh Nabi Musa SAW, ni ada budak dalam ni, budak lelaki pula. Maka Nabi Musa Asiyah kata, janganlah bunuh. Asiyah pujuk. Ni kata orang perempuan ni tugas dia besar lah. Ni tugas dia. Kadang-kadang hak samsing besar-besar tu, perempuan dengan kalam dia sikit je pun pergi tu Firaun. Tadi kata apa? Okeylah. Takut bini juga. Takut bini dia walaupun samsing besar ni. Okeylah, tak ada masalah, tak apa. Dah kali dia tanya pula nak buat macam mana, dia kata sebab Firaun pernah ditarik janggut oleh Nabi Musa. Nabi Musa duk main-main dengan Firaun duk main-main dengan dia, ditarik janggut. Tarik janggut, dia kata macam cabut otak. Dia kata haram budak ni. Dia kata dah lah aku main belah dalam rumah aku, dia tarik janggut aku pula. Tarik janggut bukan biasa-biasa, tarik sampai ni nak cabut otak punya sakitnya. Keluar biji mata Dia kata aku kena bunuh budak ni. Macam mana aku kena bunuh? Tak boleh biar budak ni memang ni samsing ni. Kecil-kecil dah tarik janggut aku, besar-besar nanti. Bila nak bunuh, maka waktu tu Asiyah pujuk jangan bunuh. Tak boleh bunuh. Dia budak. Alah budak tarik janggut pun nak keli. Apa barang kan? Lawan dengan budak-budak. Jadi dia pun betul juga. Apa barang lawan dengan budak-budak? Macam tu lah. Lawan dengan orang perempuan. Orang perempuan mai kata aku tumbuk lagi. Nak tumbuk orang perempuan. Tumbuk dengan abang dia lain kali. Baru kena. Kan kali dengan bini, pergi belasah bini. Tumbuk terajang bini. Dia kalau berani betul, jangan belasah bini. Belasah abang bini tu. Abang ipar dia. Bini kena kata, abang kalau nak buat saya jangan buat saya, buat abang saya. Jadi saya telefon abang saya. Baru hero. Tengok tali pinggang hitam kan tali pinggang putih. Borang tahu. Baik. Jadi Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bila berlaku benda gitu, kita cerita yang kita tahu tu lah. Hak Nabi Musa pegang bara api, masukkan dalam lidah, kena ke lidah dan sebagainya. Dan ada dua Musa pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama Musa As-Samiri, yang kedua Musa bin Imran. Musa ibn Imran hidup di dalam istana Firaun dan lahir sebagai Rasul Allah Taala. Musa As-Samiri hidup dalam gua, disembunyikan oleh ibu dia juga. Pada tahun tersebut, ibu dia sembunyi dalam gua dan diberi makan oleh malaikat setiap hari. Kata ulama. Setiap hari malaikat akan bagi minum susu daripada syurga. Setiap hari. Tapi berbeza, yang makan makanan dalam istana lahir sebagai Rasul Allah Ta'ala, yang duduk di belah oleh malaikat akhirnya jadi Barwa. Yang mana menentang Nabi Musa, menyembah berhala. Yang mula-mula bawa Ijlun, anak lembu yang bercakap tu, dia adalah yang mula-mula Musa As-Samiri.
Sebab dia tengok waktu ketika mana belah laut 12 belahan tu, ketika tengah belah tu nampak ada seorang lelaki yang sangat gagah perkasa naik kuda yang besar. Dia nampak kuda ni, dia tahu kata ni yang naik kuda ni bukan orang biasa. Ini malaikat Jibril alaihissalam. Musa sampai dia tahu. Sebab dia dulu pernah dibelah oleh malaikat. Dia kata ni Jibril ni. Ni bukan orang biasa ni. Maka dia ambil tapak kaki kuda Jibril. Tapak kaki kuda ni yang dicampur dengan emas, akhirnya kuda tu bercakap. Patung tu bercakap. Ni kisah dia macam mana patung tu boleh bercakap apa semua kali. Dicampur dengan campuran tu. Lepas tu dengan puja apa semua kali, akhirnya bercakap. Tahu. Hanya menyembah berhala balik. Ini dalil kata puak Yahudi ni adalah puak yang maddiyah. Mereka menyembah Tuhan yang kena ada jasad, baru boleh sembah. Ini panggil pahaman mujassimah dia panggil. Faham mujassimah yang pertama adalah Yahudi laknatullah alaih. Mereka faham mesti Tuhan kena ada depan mata. Kena duduk di depan. Kena duduk di atas langit. Tu baru betul. Lagi tak nampak tu bukan Tuhan. Ini panggil akidah budak-budak orang panggil. Kalau kita kaji dari satu-satu dari segi sirah Nabi-Nabi ni, akan keluar macam-macam bab sekular, bab liberal, semua akan keluar daripada sirah Nabi-Nabi dahulu. Itu adalah salah satu daripada nau sekular. Sekular adalah fahaman yang membawa kepada maddiyah, fahaman kebendaan. Antara fahaman kebendaan, tengok, menyembah berhala yang dibuat daripada mah. Mesti mah. Yang kedua, binatang, benda di depan mata. Itu benda, binatang, emas, semua ni adalah berkaitan dengan harta dan juga kebendaan. Ini adalah salah satu daripada bentuk sekular yang ada pada waktu tersebut. Kemudian difahamkan, dia bawa sampai ke zaman lah. Habis? Cukup. Boleh faham tak? Itu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa selamat dan kemudian Allah selamat. Nabi Musa makamnya dekat dengan Israel, dekat dengan Palestin, dan sempadan dengan Palestin sikit. Tapi makamnya kata ulama tidak dijaga sampai sekarang. Berbanding makam Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun makamnya di mana? Nabi Harun pun biasa saja makamnya di Tur Sina, dekat Sinai, atas bukit. Makam Nabi Allah Musa alaihissalam tidak dijaga. Bila ditanya oleh ulama yang menulis kitab tu, Syekh Badruddin tu, dia tulis, dia kata, kenapa orang tidak jaga makam Nabi Musa? Maka bukankah Nabi Musa adalah nabi yang paling besar dalam Bani Israel? Nabi yang paling dibanggakan oleh Bani Israel. Maka kata orang-orang kampung tempat sebut, dia kata sebenarnya Bani Israel paling membenci Nabi Musa alaihissalam. Nabi yang mereka paling benci adalah Nabi Musa. Tapi dalam masa yang sama, mereka berbangga mengikut Nabi Musa alaihissalam. Tapi mereka benci. Sebab apa benci Nabi Musa? Karena Nabi Musa alaihissalam adalah Nabi yang paling banyak menghalang mereka melakukan benda yang mereka nak buat. Nabi Musa yang paling banyak sebut benda ni halal, benda ni haram. Sebab tu orang yang paling sebut banyak benda halal dan haram, orang ni paling dibenci oleh orang. Kita kalau sebut banyak benda halal haram, kita mengajak dan sebagainya, kata benda ni tak boleh, benda ni boleh, benda ni tak boleh. Benda ni sebenarnya perlu tanya kepada para alim ulama. Orang macam ni paling tidak suka oleh orang ramai. Kenapa? Kerana banyak sangat hukum. Dia suka orang yang tidak ada hukum. Buatlah, nak buat apa pun, mampu ipikah. Buat. Orang ni insya-Allah akan disukai. Yang tidak disukai ni kalau banyak hukum kan. Baik. Sikit lagi kita contoh. Nabi yang ke-15, 16, Nabi Yasa ibni Ukhtub ibni Ajus. Bukan Nabi Ilyasa lah. Alif lam pada Ilyasa tu alif lam, bukannya alif lam, bukan hamzah tu hamzah khata, tu hamzah wasal. Alif lam tu sebagai lam ta'rif ya. Al-Yasa, bukan Yasa, bukannya Ilyasa. Yasa. Kalau kata kita tak bubuh nama tadi, bubuh kat depan sekali, buang alif lam tu. Maka Nabi itu Nabi Yasa. Nabi Yasa ini diutuskan kepada kaum Ba'labak. Ba'labak. Kaum Ba'labak ni kaum di negeri Ba'labak. Satu nama tempat ni yang mana berhala dia nama Ba'labak. Ba'labak ni berhala paling besar sekali tempat tersebut. Dan Nabi Yasa diutuskan di tempat tadi untuk menghalang masyarakat pada tempat-tempat tersebut menyembah Ba'labak. Dan masyarakat tempat tersebut tentang Nabi Allah Yasa. Dan akhirnya dia ditangkap. Hujan tak turun. Bila hujan tak turun, dia pula kali dah tak tahu nak buat apa dah. Tanaman tak tumbuh apa semua kali, jumpa balik dengan Nabi Yasa. Kata, wahai Nabi Allah, doakan kepada Allah Ta'ala moga turun hujan, bagi ekonomi elok balik. Bila turun hujan maksudnya ekonomi lah, bagi ekonomi ni bagi meningkat balik. Maka Nabi Yasa kata, boleh aku nak doa dengan syarat beriman pada Allah Ta'ala. Dia kata, kami akan beriman, kami janji. Dia keluar dan kemudian dia berdoa kepada Allah, maka hujan turun, ekonomi meningkat balik elok. Maka beriman mereka kepada Allah. Tak lama kemudian dah elok dah ekonomi, dah jadi mantap, elok, maju apa semua kali, lawan balik. Ni manusia. Bila dah maju, lawan balik dengan Nabi-Nabi, lawan balik dengan para alim ulama. Begini. Mesir tak maju lagi pun lawan dah dengan ulama.
Kan? Tambah maju nanti, la ilaha illallah. Tak tahu dia buat apa lagi. Tolong dia buat hotel untuk Dajjal lagi apa? Lebih kurang itu. Baik. Jadi bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi Yasa' dihalau keluar dan dia nak dibunuh. Dalam kisahnya disebut Nabi Yasa' lari, dikejar oleh puak musuh ni. Kemudian Allah Ta'ala mengutuskan seekor kuda daripada langit yang dibuat daripada api. Maka kuda tersebut mengambil Nabi Allah Yasa' dan terbang, hilang. Sebab tu kata ulama, antara Nabi yang masih hidup di muka bumi Allah Ta'ala ni ada dua Nabi, iaitu Nabi Allah Khidir AS dan Nabi Allah Yasa'. Nabi Yasa' hidup. Saya minta maaf, Nabi Ilyas, nah. Cerita tadi ni, saya terbalik cerita. Cerita yang lari waktu tu cerita Nabi Ilyas dan Nabi Yasa'. Nabi Ilyas. Nabi Yasa' ni cerita dia apa dia? Saya tak tahu. Nabi Yasa' ni cerita dia kurang masyhur. Kita tengok balik. Sat-sat kok ada cerita sikit. Lepas tu habis. Habis. Baca Yasin pula. Nabi Yasa' ada. Dalam kitab ni pun pendek Nabi Yasa'. Pendek sangat. Satu baris ya. Dalam kitab ni cerita Nabi Yasa' satu baris ya. Sayyidina Yasa' alaihi salam ba'asahu Allah ila Bani Israel. Wastamarra yakhdi bainan nas bil haqq hatta tuwfiya bi Palestin. Hatu ya. Habis. Dia sentiasa menyeru orang untuk buat benda baik, untuk bawa kepada kebenaran, sehinggalah dia mati di Palestin. Habis. Hatu. Cerita dia. Lah kali dia benar. Allahu a'lam. Yang cerita panjang dari cerita di Ba'al-Ba' betul tu Nabi Ilyas. Saya terbalik cerita. Nabi Ilyas bukan Nabi Yasa'. Yang ke-17 Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli yang ni yang menjaga Nabi Sayyidatina Maryam alaihassalam. Yang mana berdoa pada Allah Ta'ala, moga Allah Ta'ala lahirkan anak kepada dia. Kalau dia lahir nama, saya minta maaf lagi, ya ilaha illallah, campur aduk. Zulkifli yang jaga Nabi Allah Sayyidatina Maryam, Nabi Zakaria. Bukan Nabi Zulkifli. La ilaha illallah. Nak suruh berhenti sungguh lah tu. Nabi Zakaria terabuk aduk sungguh. Baik, Nabi Zulkifli. Suka tu Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli ni di mana? Saya tengok balik. Sebab Nabi Zulkifli khilaf di kalangan ulama. Adakah Zulkifli ni Harun Nabi Allah Ilyas, ataupun Nabi Allah Zulkifli ni Nabi Allah Ilyasa'? Khilaf di kalangan ulama. Cuma ada ulama berpandangan Zulkifli, Ilyas, orang yang berbeza. Nabi Allah Zulkifli dipanggil Zulkifli kerana dia ni takaffala bisiyami jami'in nahar. Setiap hari dia akan puasa. Dan juga ditaklifkan kepada dia untuk setiap malam tahajud, bangun malam, qiyamul lail, setiap malam bagi dia. Wajib. 75 tahun. Dan dia dikatakan anak kepada Nabi Allah Ayub alaihi salam. Zulkifli anak kepada Nabi Ayub alaihi salam. Diutuskan selepas ayahnya, yakni Nabi Allah Ayub alaihi salam. Dikatakan Nabi Zulkifli, Allah dinamakan Zulkifli kerana apa? Tadi yang saya sebut. Diarahkan kepada, ditaklifkan kepada dia untuk berpuasa sepanjang hari dan juga bangun malam, dan juga menjadi qadi di kalangan manusia. Dan kemudian dikatakan li annahu kaffala 70 nabiyyan min Bani Israel wa najahum minal qatl. Kerana dia telah menyelamatkan 70 orang nabi daripada dibunuh. Juga dinamakan Zulkifli. Dia katakan dia tidak tidur melainkan pada waktu Qailulah ya. Waktu sebelum Zuhur tu, hak tu dia tidur. Selepas tu tak tidur dah sampai esok pula. Ini Nabi Zulkifli. Maksudnya ahli ibadah. Nabi. Dan dikatakan datang iblis pada satu waktu, wadda'a annahu mazlumun. Maka dia mengaku kata dia dizalimi. Iblis kata aku dizalimi. Qala lahu idza dhahabta ila majlisil qada fa'tini. Wa qama wa qad fatahu an-nawm wantazirhu falam yaji. Maka iblis kata aku ni sebenarnya dizalimi ni. Maka Nabi Sayyidina Zulkifli kata apa? Nanti kalau kata ada majlis qada, majlis untuk nak buat hukuman tersebut, kamu datang ke aku. Wa qama wa qad fatahu an-nawm. Maka dia pun bangun, tak tidur pada hari tersebut. Qailulah pun tak tidur. Sebab iblis mai pada waktu Qailulah saja nak bagi dia tak tidur. Bagi mai pada waktu tu, maka dia pun tunggu tak mai. Ni kata iblis ni. Iblis sungguh. Pemurung, dia tak mai. Wa fi yaumis tsani atahu fi hadzal waqt. Pada hari kedua mai lagi pada waktu Qailulah juga. Dia kata apa?
Kan dia kata pada Zulkifli, Nabi Zulkifli dia kata naknya aku ni zalimi, dia kata. Kata Nabi Zulkifli kata, alam aqul laka idza zahabta ila majlisil qada fa'tini. Bukankah aku kata semalam, pi ke majlis qada, datang jumpa aku? Qala na'am, walakin qaumi qubatha idza arafu annaka qa'idun i'tarafu wa idza qumta jahadu. Faqala lahu intazirni hatta aji'u. Fadhahaba wa antadhiruhu kal yawmil awwal falam yaji'. Dia kata naknya kaum aku ni kaum yang jahat. Kalau aku tahu, kalau depa tahu kata aku mai jumpa dengan hang, depa akan lawan dengan aku. Depa akan kata macam-macam kat aku nanti. Iblis ni. Nabi Allah Zulkifli kata tak apalah, kalau macam tu aku akan pi kat hang nanti. Ya memang. Nabi Allah Zulkifli pi kat dia, tak mai juga jumpa. Nipu lagi. Mai hari ketiga. Hari ketiga Nabi Zulkifli tutup pintu terus. Lepas tu Nabi Zulkifli tidur. 3 hari tak tidur, bayangkan. Fadaqala alaihi min quwwatin. Tengok. Dan Nabi Zulkifli tutup pintu, tak bagi dia masuk. Dia masuk ke lubang pintu. Ni kata iblis. Dia masuk ke lubang pintu. Wa ayqadahu, kemudian gerak dia. Qala atanamu wal qusumu bil bab. Kamu boleh tidur padahal ada orang bergaduh, ada orang yang dizalimi duduk di depan pintu rumah kamu. Fa'arafa annahu iblis. Maka Nabi Zulkifli tahu ni iblis ni, aku dah kunci pintu dah, dia boleh masuk lagi. Hak boleh masuk ke lubang pintu ni tak lain, tak bukan melainkan iblis. Maka kemudian dia kata apa? Dia terus dia kata adu Allah wa asamahu Allah taala minhu. Kamu ni musuh Allah Taala, dan Allah Taala selamatkan Nabi Allah Idris Zulkifli daripada diganggu oleh iblis pada ketika tersebut. Lari. Satu cerita dah. Cerita Nabi Zulkifli dengan iblis secara ringkas. Habis, wallahu taala alam. Ada lagi beberapa nabi lagi tak habis cerita. Esok kita sambung insya-Allah. Banyak cerita menarik ni pasal nabi-nabi ni. Cik tu orang panggil apa? Promosi untuk esok. Aku qali hadza astaghfirullah alazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Belahak terus. Belahak kan ni.